Qul uhilla lakumut thayyibat. Kata olehmu telah dihalal bagi mereka itu akan segala makanan yang lazat-lazat dan sedap-sedap. Wa ma 'allamtum minal jawarih. Dan halal perburuan barang binatang yang kamu ajak berburu daripada segala binatang yang menghambat, daripada anjing dan namir. Namir ni tiger, harimau. Dan helang dan juga sewah, sekaliannya itu hal sudah diajar dan terbatas. Dia kata halal juga bagi kita makan binatang buruan yang diburu oleh benda-benda ni. Kita guna anjing yang terlatih untuk pergi tangkap kijang misalnya. Kijang tu kita halal makan. Kita guna anjing yang terlatih untuk pergi cukup kijang dan bawa mai kat kita. Anjing yang kita guna untuk cukup kijang tu buat main. Kijang tu boleh makan, tak boleh makan? Boleh. Dengan syarat. Imam Syafi'i tambah syarat. Imam Syafi'i kata syarat dia apa? Syarat dia jangan ada tanda-tanda pada binatang yang diburu itu, tanda-tanda anjing ni dah makan sebahagian daripada dia. Kalau ada tanda-tanda dia dah makan sebahagian dah, itu kita tak boleh makan. Pasal apa? Pasal anjing tu pergi tangkap bukan sebagai barang buruan, tetapi dia nak buat makanan dia. Bila ada tanda-tanda macam tu, Imam Syafi'i kata benda tu sudah tak boleh makan. Tapi kalau just satu gigit bawa mai, bermakna bukan dia nak makan binatang itu, dia tangkap nak bawa mai kat kita kerana dia dilatih begitu, maka binatang itu boleh dimakan. Ini dia masuk dalam bab apa? Anjing buruan. Dia ada hadis, kalau tuan-tuan tengok dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Riwayat daripada Adi bin Hatim radhiyallahu an. Dia kata, ya Rasulullah, ini cerita tentang buruan. Binatang buruan. Memburu ni boleh jadi dalam macam-macam form, macam-macam bentuk. Ada orang memburu pakai senapang. Ada orang memburu pakai panah. Ada orang memburu pakai tombak. Ada orang memburu pakai binatang yang dilatih. Sama ada anjing, ataupun burung lang, ataupun burung sewah, ataupun pakai anak rimau, atau sebagainya. Benda ni termasuk di dalam binatang-binatang yang dilatih. Dan dia ada syarat dia pula. Nak tahu binatang itu terlatih ataupun tidak. Terlatih ataupun tidak, kena tengok. Kalau kita kata pi, baru dia pi. Kalau kita kata duduk, dia duduk. Dan dibuat sekurang-kurangnya 3 kali. Kalau dia latah, dia tak terlatih. Kita kata dia duduk, dia duduk lompat. Habis. Gugur dia daripada dipanggil binatang terlatih. Dia ada syarat dia. Kan macam anjing polis. Anjing yang polis pakai tu, dengar cakap. Dengar cakap. Suruh buat apa pun dia buat. Oi, yang tu beli pun ribu-ribu. Anjing import daripada luar negara. Itu yang dikatakan anjing yang terlatih. Dia macam tu. Hak duk latah ni dia tak boleh. Nak digunakan untuk berburu tak boleh. Pasal dia tak cukup terlatih. Sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim sudah tanya Nabi tentang Al-Mi'raj. Dia nak tanya ni tentang 2 benda. Satu tentang anak panah yang digunakan waktu memburu. Dan yang kedua tentang binatang yang digunakan untuk dijadikan macam anjing terlatih nak tangkap binatang buruan. Dia nak tanya Nabi tentang 2 benda ni. Dia panggil Al-Mi'raj. Nabi SAW kata dekat dia, dalam hal nak guna anak panah, benda tajam, ataupun lembing, ataupun tombak. Nabi kata, iza asaba bihaddi fakul. Apabila binatang itu kena anak panah, kena haddi, kena arrow tajam tu. Itu dia panggil had. Kena bucu tajam, besi tajam tu. Mata anak panah ke, mata lembing ke. Kalau kena yang tu, fakul. Nabi kata makan. Tu saya dah cakap banyak. Dengan syarat apa? Masa nak panah, masa nak lembing tu, bismillah dulu. Syarat. Kalau tak bismillah tak boleh. Bismillah baru lembing. Bismillah baru panah. Ataupun dalam zaman hari ni orang pakai senapang. Buat dulu tu. Lepas tu pistol, saya sebut senapang. Pasal kalau nak buat senapang panjang. Kita buat lagu tu tapi nak abang senapang. Okey? Masa nak tembak, orang tu pakai senapang, pump gun, apa semua ni, nak pergi tembak burung sintang. Ataupun burung ayam-ayam. Kalau Pulau Pinang ni sintang lain pula. Pulau Pinang ni dia banyak masalah.
Dia kata aku tengok nampak sintak tu macam. Tu bukan burung sintak yang tu. Yang tu sintak kepala hitam. Dia nampak sintak satu macam. Sintak tu sudah digunakan dalam maksud lain. Okey, ni burung sintak. Kalau guna senapang, guna panggan pun serupa. Bismillah dulu, baru tembak. Dan kalau jatuh berdebu, itu halal dimakan. Nabi kata lagu tu. Baik. Wa iza asaba bi'ardih. Nabi kata, faqatala fala ta'kul. Balik lembing, nampak satu kijang, satu rusa, mereka duduk kau belah gerik. Kau belah gerik sana, sampai hari ni ada rusa, mereka duduk makan rusa. Boleh duduk ambil order pula. Kalau ada orang perhilitan, mampu tangkap, mampu. Tak boleh. Binatang ni binatang kontrol, terkawal. Tapi pokok tu dia peduli apa? Dia jual apa tu je. Dia pakai lembing. Dia nampak kijang lalu, dia ambil lembing, dia baling. Dia baling-baling, tak kena hadik. Tak kena tajam tu. Dia pergi kena tongkuai belah batang tu. Dia baling tu, pergi cacok di pokok, batang tu bidak, tantuk kepala kijang tu. Maka kijang tu pun, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, boleh tak makan kijang yang kena bedai dengan kayu, batang lembing, batang tombak tu? Boleh tak boleh? Nabi kata, fala ta'kul. Kalau dia bukan kena hak belah tajam, tapi dia kena belah batang tu. Faqatalah, dan dia mati. Fala ta'kul. Nabi kata itu tidak boleh makan. Walaupun dia bismillah, tetapi lembing dia tu tak kena menatang, kena pokok, bidai kepala menatang tu. Menatang tu mati. Fala ta'kul. Tak boleh makan, Nabi kata. Baik. Fa'innahu waqid. Nabi kata kalau dia mati tidak kena belah tajam tu, dia jadi bangkai. Nabi kata. Dia jadi bangkai. Qultu, Adi bin Hatim ini tanya Nabi, ya Rasulullah, ursilu kalbi wa usammi fa'ajidu ma'ahu ala sayd kalban akhar lam usammihi alaih. Adi bin Hatim kata, baik, masalah yang kedua. Tadi pakai benda tajam, pakai tombak, pakai panah, pakai apa? Now, saya pakai binatang. Saya pakai anjing, misalnya. Saya pakai burung elang untuk pergi tangkap binatang buruan, dia kata. Masa saya nak lepas anjing ni, saya bismillah, dia kata. Anjing tu pi. Dan anjing tu cukup. Bila bunyi kena cukup tu, saya pun pi. Saya pergi tengok ada 4 ekor anjing. Dia ada keliling kijang tu. Ada 4 ekor anjing. Dalam 4 tu, seekor saya punya. Dan saya tak sure. Kijang ni, yang cukup dia ni anjing hak saya lepas dengan bismillah tadi, ataupun hak lain. Pasal dia ada 4 ekor tu. Saya tak tahu. Saya tak sure. Saya tak pasti. Macam mana ya Rasulullah? Qala Nabi SAW, la ta'kul. Nabi kata jangan makan. Pasal apa? Sudah jadi syubhah. Tak sure. Bila tak sure, Nabi kata jangan. Demikian Islam memelihara darah daging kita. Pelihara sampai macam tu. Kalau nampak ada unsur-unsur kesamaran, tak sure, tak pasti, Nabi kata fala ta'kul. Jangan makan. Innama sammaita ala kalbik. Nabi kata kerana hang bismillah tadi, masa nak lepas anjing hang. Walam tusammi ala al-akhar. Tapi hak 3 ekor lagi, tak tahu. Siapa lepas, tak tahu bismillah kada. Nabi kata, fala ta'kul. Maka jangan kamu makan binatang yang ditangkap. Tiba-tiba ada kesamaran, tak tahu binatang mana yang dicekup dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian sekali Islam menjaga hal kebersihan dan kesucian. Dia bersih lain, suci lain. Bersih ni nampak bersih, belum tentu suci. Tapi kalau benda yang suci, pasti bersih. Dia macam tu. Islam belum tentu beriman. Tapi kalau dia beriman, dia pasti orang Islam. Dia macam tu. Kita tengok semua nampak bersih. Okey, bersih. Suci ke tak? Kena pergi tengok proses dia. Baru kita tahu kesucian barang yang kita nak ambil buh dalam mulut tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang kedua, hadis tadi nak bagi tahu dekat kita tentang apa? Tentang bismillah ni. Importantnya bismillah ni, sampai macam tu sekali. Importantnya bismillah ni. Baru minggu lepas kita baca hadis di manakah? Cerita tentang Nabi SAW kata, kalau satu orang bila nak keluar rumah, hadis sahih riwayat Imam Muslim, satu orang nak keluar rumah, dia keluar daripada rumah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia kata tawakkaltu 'ala Allah. Lepas itu dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Nabi kata siapa yang buat macam tu waktu nak keluar rumah, Allahu Akbar, Allah akan pasti protect dan pelihara dia sepanjang dia keluar itu. Very simple. Yang bersumberkan daripada hadis yang sahih. Every time nak keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cukup. Ayat tu. Allah akan protect dia daripada dia langkah keluar sampai dia balik rumah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW tiap-tiap malam without fail. Bila nak tidur, 3 qul. Qul huwallahu ahad. Nabi buh tapak tangan depan muka, Nabi buih. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Nabi sapu daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila Nabi gering, Nabi sakit kuat. Sehingga kan nak angkat tangan, nak tadah pun tak mampu. Pasal sakit yang tersangat kuat. Aisyah radhiyallahu anha pergi pegang tangan Nabi, angkat buh di depan muka Nabi. Suruh Nabi baca benda tu. Dan Aisyah bantu Nabi sapu. Daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Allah pelihara dia pada malam itu. Daripada malam sehingga menjelang subuh esok hari. Nabi buat benda tu without fail. Jangan kita miss. Benda-benda simple-simple macam ni. Jangan miss. Jangan miss. Tak aja badan nak landing tu, mau baca yang tu dulu. Tak lama tuan-tuan. Habis-habis tinggi. 3 minit. Jangan sampai kita miss buat benda-benda yang penuh keberkatan. Pasal apa? Satu, pasal Quran. Yang kedua, pasal dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, mukallibina tuallimunahunna mimma 'allamakumullah. Yang kamu ajak akan mereka itu, yakni akan anjing itu daripada barang yang mengajak akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala adab berburu. Itu dia. Kita ajak anjing ni adab-adab berburu. Sampai dia reti cara nak tangkap macam mana, nak gonggong, bawa mai macam mana. Kita ajak anjing tu sampai dia reti, sampai dia jadi anjing yang terlatih. Barulah boleh guna hasil tangkapan dia halal untuk kita makan. Firman Allah, fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah oleh kamu daripada binatang yang diburu, yang pegang dia atas kamu sahaja, dan tiada makan ia daripadanya. Makanlah binatang yang anjing ni pergi tangkap, tapi dia hanya tangkap dan gonggong bawa mai. Dia tidak buat lebih daripada itu. Kalau dia tangkap, dia makan dulu telinga ke, dia makan kaki sebelah dulu ke apa ke, baru bawa mai. Maka binatang itu sudah jadi bangkai. Begitu. Baik. Bersalahan yang belum terajar, tiada halal perburuan. Tak boleh. Kita tak boleh pergi guna sebarang anjing untuk pergi tangkap bawa mai, tak boleh. Kerana dia bukan yang terlatih. Dan tiada makan ia daripadanya. Jangan. Bersalahan yang belum terajar. Tiada halal perburuan itu. Maka alamatnya itu ialah serbu dia apabila terlepas. Ni. Di antara tanda-tanda dia bukan anjing yang terlatih. Ialah apabila tak tambat dia, dia serbu pergi. Itu tak terlatih. Dan terhenti dia apabila dirantai. Tambat dia baru dia berhenti. Rongkai aja dia serbu pergi. Ini tak terlatih. Ini tidak boleh digunakan untuk dibuat anjing buruan. Tak boleh. Baik. Dan hendaklah dibuat ini berulang-ulang kali. Iaitu 3 kali yang demikian itu. Dia kata, wazkurusmallahi alaih. Dan sebut olehmu akan bismillah atasnya. Yakni atas anjing yang kita nak lepas tadi. Ketika lepas dia untuk perburuan itu. Masa nak lepas mesti sebut bismillah. Kalau tak sebut juga tak boleh makan. Dia kata begitu.